apakah sinopsis halaman ke-89 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-66 hingga ayat yang ke-68 akan kita bincang cinta kepada negara dan disiplin menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi menjaga negara ini penting. Perjuangan yang akan kita baca daripada ayat 66 hingga 68. Dan seterusnya pada ayat 69 hingga 70 kita bercerita tentang pahala ganjaran apabila kita taat kepada Allah dan Rasul, dan pada ayat 71 hingga 74 bercerita tentang tata cara perang di dalam Islam. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Membawa kita kepada resolusi kita pada kali ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu pada ayat yang ke-69 ya, ayat 69 ini kita melihat resolusi taati Allah dan Rasul untuk bersama orang-orang yang mendapat ganjaran ataupun nikmat. Kita nak dapat ganjaran nikmat yang benar, an'amta alaihim, yang kita doa dalam surah Al-Fatihah, kita perlu taat Allah dan Rasul. Yang kedua, berjuanglah ya, kita perlu berjuang dengan jemaah yang kecil, thubat ataupun jami'ah, tetapi asasnya perlulah berjuang secara berjemaah, kerana itu adalah seruan yang Allah sampaikan pada ayat nombor 71. Dan yang ketiga, selalu memberi komitmen terbaik dalam berjuang atas jalan kebaikan, bukan mengelak seperti mana orang munafik pada ayat 72, di mana mereka ini kalau bab berjuang la yubati anna, sebentar tadi Ustaz ya, bati dia maksudnya dia berlambat-lambat, dia terhegeh-hegeh, tetapi bila bab dapat harta, bila dapat kelebihan, yang itu mereka lah orang pertama di depan bertemu dengan Nabi untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Jadi tiga perkara ini sebagai komitmen kita, sebagai tindakan kita. Moga-moga Allah mudahkan. Allah, la ilaha illallah. InsyaAllah kita melihat kepada perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang kita ingin fokuskan pada hari ini, kharaja, maksudnya keluar, ya, berulang sebanyak 182 kali. Sahabat-sahabat, para nabi, siddiqin, orang soleh pada zaman dahulu pernah sampai satu masa dihalau, dikeluarkan daripada tempat mereka, tetapi kerana Allah, kerana Rasul, mereka sanggup dikeluarkan, sanggup berjuang. Maka perkataan ini kita belajar keluar ataupun diusir ini untuk panduan kita. Kalau perlu berjuang sampai tahap itu, kita bersedia. Kerana apa? Kerana kita tahu, kita rindu ingin bertemu dengan Rasul bersama dengan Nabi, Siddiqin, Syuhada was-Salihin. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Seperti biasa, kita nak belajar sedikit pada hari ini segmen tajwid. Kita membicarakan tentang sifat-sifat huruf. Sebelum ni kita dah belajar makhraj huruf, tempat letak huruf di mana, di leher ke, di mulut ke, di hidung ke. Sekarang kita sedang belajar berkenaan dengan sifat huruf. Baiklah, sifat huruf dia terbahagi kepada dua pula. Kalau kita lihat di skrin kita, sifat huruf ni terbahagi kepada dua bahagian. Pertama disebut sebagai sifat lazimah. Apa itu sifat lazimah? Sifat lazimah ialah ciri yang kekal, pasti ada bagi setiap sebutan huruf dalam semua keadaan. Sebab itu disebut sifat lazim. Lazim iaitu mesti ada dalam semua keadaan. Tidak terpisah daripada suatu huruf itu, sama ada pada keadaan berbaris, kalau huruf itu berbaris, ataupun huruf itu mati. Sifat ini juga tetap ada. Sifat disebut sebagai sifat lazimah. Juga dikenali sebagai sifat yang berlawanan, kerana dia ada sifat lazimah ni, dia ada 10, iaitu 1 lawan 1, maksud 5 lawan 5, yang akan kita bahaskan pada masa yang akan datang. Terdapat 10 sifat yang tergolong dalam kategori ini, iaitu kategori sifat lazimah. Sifat ni mesti ada. Kalau huruf tu berbaris atas A, mesti ada sifat A. Baris bawah I, mesti ada sifat I. Bila bagi depan U, ataupun dia mati, U, la yu'minu, hamzah tu mati. Tetap kekal sifat lazimah pada huruf tersebut. Apakah sifat lazimah itu? Itu kita akan bicarakan pada episod yang akan datang. Sifat huruf terbagi pada dua. Sifat yang pertama, lazimah. Sifat yang kekal pada setiap huruf itu. Sifat yang kedua,
lawan pada lazimah, insya-Allah akan kita kupas pada hari esok insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.